Okey. Okey, sila kalau anda lihat dalam Facebook group tu, dia ada di bawah poster untuk online ni, dia kata berikan, anda beri keizinan supaya bila anda komen saya boleh nampak lah. Anda beri komen supaya saya boleh nampak sama ada suara saya okey tak okey. Tolong beri komen supaya saya nampak. Tekan ada komen lagi. Anda komenkan, kita tunggu kawan-kawan kita masuk untuk perkongsian malam ini. Okey, Syahid kata jelas. Terima kasih Syahid atas balas. Jadi taklah saya cakap seorang-seorang. Saya ingat macam saya bercakap anda dengar, tapi anda tak dengar suara saya lah. Ini jelas Syahid. Syahid dari mana Syahid? Boleh terangkan dari tempat anda dan juga bila interview anda untuk para perubatan ni. Jadi sementara kita tunggu kawan-kawan yang lain. Saya tes suara tu jelas okey. Ada Facebook user ni kata okey, tapi saya tak nampak sebab anda tak beri keizinan kepada StreamYard untuk paparkan nama anda lah. Okey. Oh, Syahir daripada Terengganu hari Rabu, 2 hari lagi. Untuk latihan apa Syahir? Kita ada 10 latihan para perubatan ni. Jururawat, ada penolong pegawai perubatan, penolong pegawai kesihatan persekitaran, ada juru farmasi, juru teknologi maklumat atau juru teknologi makmal perubatan, ada X-ray, ada pergigian dan sebagainya lah. Jadi kalau kira untuk bagi calon-calon Sabah, mereka telah bermula sesi temuduga mereka minggu lepas dan akan disambung untuk hari esok dan lusa 2 hari. Manakala Semenanjung dah bermula hari ini bagi negeri-negeri di Kelantan, saya di Kelantan, Terengganu. Okey, sampailah untuk Semenanjung ni calon-calon akan dipanggil mengikut ikut jadual dia sehingga 20 hari bulan, iaitu hari Jumaat. Manakala bagi calon-calon Sarawak pula, mereka akan dipanggil bermula minggu depan. Untuk makluman, kita ada lebih kurang 2,000 lebih kekosongan untuk 10 latihan para perubatan ni. Ada lebih kurang, maafkan saya, silap. Ada lebih kurang 1,000 kekosongan. Tapi yang akan dipanggil ada lebih kurang dikatakan darab dengan 10. Jadi kalau 1,000 lah, betul kan, lebih kurang tu lah. Okey, saya ingat mungkin ada silap sikit lah, tapi begitulah. Bila anda biasanya satu kekosongan itu akan direbut ataupun disaing oleh 10 calon yang lain. Contohnya macam jururawat ada 200 kekosongan, maka 2,000 calon dipanggil untuk ditapis. Daripada 2,000 tu hanya 200 saja akan dipilih. Okey, Syahir lah. Dia mohon pegawai perubatan dan juga pegawai kesihatan persekitaran. Fikri, KPSL, ni yang telah bertugas lah. Untuk makluman, dia ada dua kategori calon. Satu calon fresh, calon baru. Yang satu lagi ialah calon yang bekerja, yang sedang bekerja dan memohon kenaikan pangkat lah. Okey, Fikri ada di Kedah pun ada. Ini jururawat. Jadi memang ramai yang buat jururawat lah. Ramai yang memohon jururawat. Jadi bila jururawat tu anda kena, bila saingan tu ramai, anda kena ekstra sikit lah daripada orang lain. Saya cuba tutupkan yang high suara ni. Dah okey dah. Okey, malam ni saya bagikan kepada ada lima sesi ringkas. Iaitu pertama, persediaan sebelum temuduga. Yang kedua, persediaan semasa temuduga. Yang ketiga ialah tentang
bentuk-bentuk soalan ataupun soalan temuduga. Dan yang keempat, mungkin saya share sikit beberapa infografik. Dan yang kelima ialah kalau ada soalan-soalan dah boleh tulis di bahagian komen lah. Saya cuba jawab sedapat yang saya mungkin lah. Jadi bagi mereka yang yang baru join Facebook group Separa Perubatan ni, anda boleh like dan follow. Dan kalau anda terlepas video-video yang lain, anda boleh lihat, anda boleh scroll dalam grup ni dan lihat video-video yang sebelum ini. Banyak video-video yang saya share untuk persiapan temuduga ni. Daripada 10 latihan Separa Perubatan ni, saya rasa ada sama ada dalam bentuk video ataupun dalam bentuk tulisan di blog. Anda boleh lihat ada 5 lah. Saya dah sentuh tentang contoh soalan temuduga untuk jururawat. Yang kedua untuk PPP perubatan, kemudian PPKP, seterusnya juga juru teknologi makmal perubatan dan juga farmasi. Ada 5. Yang 5 lagi saya tak sempat dan tak ada angka masa lah. Okey, kita mulakan dengan yang pertama ialah, kalau anda lihat dalam saya post dalam grup ini dan juga dalam grup Telegram, saya ada sebutkan tentang, kita tengok ni, kita kena share dulu screen. Share screen sekejap. Okey. Ini ialah temuduga latihan separa perubatan. Okey, persediaan dia. Okey, kalau saya ada sentuh dalam tentang ini. Saya ada poster ni, tips sebelum temuduga, iaitu ada 5 perkara sebenarnya. Anda boleh lihat balik dalam video-video yang sebelum ni untuk makluman juga, untuk makluman anda ya. Untuk makluman anda, selain daripada Facebook group, saya ada juga satu YouTube channel iaitu Tips Kerjaya SPA, di mana kesemua video-video di ini saya upload kat sana lah. Anda boleh lihat kat sana untuk video khusus tentang persediaan sebelum temuduga. Ada 5 semua sekali. Iaitu pertama, baca dengan teliti surat panggilan temuduga sama dalam bentuk email. Biasa email lah. Ini saya ambil daripada Jabatan Pendidikan Tinggi punya poster, di mana cara dia bagi panduan untuk mereka yang memohon untuk masuk IPT lah. Tapi kita boleh guna pakai untuk temuduga SPA juga lah. Cuma kita modify sikit lah. Yang pertama, baca dengan teliti surat panggilan. Anda dah tahu surat panggilan, pastikan anda tak silap hari. Tak silap hari dan tak silap masa. Kalau masa pukul 10, anda kena ada awal kat sana lah, setengah jam awal. Kalau pukul 10, anda kena 9.30 sudah ada di pusat temuduga. Yang kedua ialah rancang perjalanan ke lokasi temuduga. Sebab itu saya nasihatkan anda pergi dulu 1 atau 2 hari sebelum temuduga, untuk anda kena pasti anda pergi tempat yang betul dan berapa masa yang diambil untuk ke sana. Misalnya kalau tempat anda tu, katakan anda temuduga pukul 10, biasanya mengambil masa katakan 1 jam. Jadi anda perlu bersedia, anda kata kita ambil extra precaution, kita tolak awal sikit 1.5 jam awal. Anda tu kalau pukul 10, anda tolak tempat rumah anda pukul 8.30. Jadi anda sampai kat sana 9.30 baru anda masuk ke pusat temuduga. Kenapa? Bila anda lewat, anda pun akan menjejaskan satu emosi, anda pun akan jadi tak tentu hala. Anda akan jadi apa yang anda ingat dah lupa semualah kan. Jadi kita kena rancang perjalanan lah. Kalau dekat Sabah, saya dimaklumkan ada mereka yang dipanggil kat KK ni, dia tempat jauh. So dia pergi 1 hari awal. 1 hari awal, tidur rumah saudara mara, the next day baru pergi kat ni. Jadi jangan pandang mudah dari segi perjalanan ke lokasi temuduga. Yang ketiga, anda perlu tahu bidang ataupun temuduga anda ni untuk latihan apa. Pastikan anda tahu skop tugas dan juga pengetahuan am lah. Pengetahuan am dan juga pengetahuan kesihatan. Banyakkan berlatih depan cermin, depan adik-beradik, minta komen depan ibu bapa.
depan kawan-kawan, supaya kadang kalau kita tak berlatih ni, kita tak jadi lancar kita punya bila kita jawab di temuduga. Dan yang kelima ialah tidur dan rehat secukupnya. Tidur dan rehat secukupnya. Jadi ini ialah persediaan sebelum temuduga. Temuduga. Okey, kita tengok balik seterusnya kepada persediaan pada hari temuduga. Bila anda sudah bersedia, dah buat persediaan rapi, maka anda kena beri perhatian pula kepada tips semasa temuduga. So kat sini dia ada lebih kurang 9 tips untuk semasa temuduga, iaitu pilih penampilan sesuai lah. Pilih penampilan sesuai. Lelaki kemeja jangan pakai t-shirt, jangan pakai t-shirt bulat ataupun t-shirt, pakai kemeja sama ada lengan pendek atau panjang. Kalau eloknya ada tali leher dan juga seluar panjang hitam serta kasut. Kalau bagi perempuan pula pakai baju kurung atau berpakaian dengan kasut yang betul-betul tutup. Yang penting, salah satu saya tengok ada yang calon yang biasa pergi ni, dia di komen, mungkin salah satu punca lah gagal ya, ialah kerana penampilan yang tak sesuai ataupun pakai kasut tak tertutup. Okey, itu yang pertama lah. Okey, jadi ada yang tanya, boleh tak pakai blazer? Bagi saya untuk latihan para perubatan ni, tak perlu anda pakai blazer. Anda pakai baju kemeja, pakai tie, tuck in, masuk ke dalam, itu dah memadai lah. Blazer ni untuk grade-grade yang lain lah, misal grade 41, grade jawatan pegawai sebenarnya, anda kena elok pakai blazer lah. Pegawai takbir dan sebagainya lah. Okey, nombor 2, hadir awal, sebenarnya 30 minit. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku kan. Katakan macam tadi lah, kata kita biasa kita nak ke tempat tu 1 jam, tapi hari tu mungkin ada kemalangan ke, sampai traffic jam ke, ataupun anda naik motor pancit ke, kan? So kita kena fikir semua sekali supaya kita tak mengganggu persediaan dari segi emosi kita lah. Jadi datang 30 minit awal. Kalau mereka yang temuduga pukul 8 tu, kalau 1 jam perjalanan, 6.30 dah kena keluar kat rumah lah, dari rumah lah. Okey. Yang ketiga, simpan nombor telefon urus dia. Biasanya dalam email panggilan tu ada nama yang boleh dihubungi. Jadi anda ambil nombor tu ataupun ni, misalnya zaman semua ada handphone ada apa kan, anda boleh hubungi mereka, beritahu mungkin nanti akan sampai lewat tuan, maklumkan kepada mereka lah. Maklumkan mereka. Okey, yang keempat ialah bila anda dah masuk dalam bilik temuduga, seandainya anda ditanya dan anda tak faham, anda boleh minta, tuan boleh tak tuan jelaskan semula soalan tadi. Kita jawab dengan sopan lah. Okey. Yang kelima, bahasa badan atau hubungan mata. Jadi elakkan duduk membungkuk atau memeluk tubuh macam gini kan. Membungkuk kan. Jadi duduk dengan tenang, duduk dengan tu, dan bina eye contact. Eye contact maksudnya anda lihat mata penemuduga lah. Jadi untuk makluman, anda akan ada 2 orang penemuduga, sama ada 2 lelaki ataupun 1 lagi perempuan ataupun 2 perempuan. Jadi anda kena bahasakan. Anda boleh bila anda sampai dia punya step, jangan sampai kat pusat temuduga, ada urus dia akan cek dokumen-dokumen anda. Kemudian anda boleh tanyalah, tanya panel penemuduga saya ni dalam bilik, dia ada bagi ada 2-3 bilik. Bilik 1 ni nama apa kan? Dia akan beritahu lah nama sekian. So bila anda masuk dalam bilik tu, anda gunakanlah beri ucapan yang sesuai lah. Kalau tuan, kalau puan, kalau nama dia ada pangkat datuk. Tapi saya tahu untuk para perubatan ni panel tak adalah datuk kan. Banyaknya untuk mungkin sama ada kehitangan SPA ataupun KKM, ataupun juga mungkin pensyarah daripada Institut Latihan Kesihatan KKM. Dan bina cara eye contact. Eye contact maksud kata anda tengok mata panel lah. Jangan anda jawab sambil tengok kat lain ataupun tunduk kan. Jadi anda kena ni lah. Itu antara etika masa temuduga. Kemudian kalau dia tanya soalan tu, anda bagi soalan yang kat sini tulis, tanya soalan yang bernas. Panel penemuduga mengharapkan anda memberi jawapan soalan yang bernas untuk mendapat markah bonus. Dia bisa sampai ke akhir, nanti dia akan ada soal, dia akan tanya anda ada apa-apa soalan. Ada apa soalan, anda
anda berikan soalan itu, tanya soalan itu dengan penuh adab lah. Okey. Jadi anda perlu kaji dan mahu tahu tentang program latihan separa perubatan yang anda mohon ni lah. Okey, nombor 7 adalah expect dan unexpected. Mana kata anda perlu bersedia dengan, mungkin anda dah buat persediaan, dah hafal benda ni, tapi dia tanya soalan yang luar daripada yang anda prepare lah. Contoh yang paling ini ialah sekarang ni mungkin orang kalau tak perasan, macam tadi ada soalan di calon di Kota Baru yang tanya apakah penyakit terkini ataupun isu semasa penyakit terkini selain daripada COVID-19. Jadi kalau anda follow portal KKM, anda akan tahu bahawa penyakit yang agak membimbangkan di mana ada peningkatan kes ialah penyakit HFMD, hand, foot, mouth disease, penyakit tangan, kuku dan mulut di kalangan kanak-kanak. Ada peningkatan kes, jadi itu yang terkini sekarang lah. Terkini sekarang, jadi anda kena tahulah. Kalau anda tak tahu jawapan apa ni, anda kata maaf tuan, saya belum maklum tentang tu, saya akan cari jawapannya bila saya keluar daripada bilik temuduga, menunjukkan anda begitu ni lah, berminat untuk ni lah. Nombor 8, ucapkan terima kasih, nyatakan penghargaan dengan peluang-peluang yang diberi dan berdoa serta tawakal. Jadi itu antara 9 tips untuk bila anda menghadiri temuduga, sama ada kalau esok ataupun dalam minggu ni lah. Okey. Itu ialah bahagian yang kedua. Kemudian saya nak go satu lagi ialah kepada, okey, mungkin kita tengok balik. Soalan-soalan dalam temuduga kita boleh bagi kepada 3. Iaitu yang pertama ialah soalan berkenaan diri anda. Soalan yang favorite dia akan tanya ialah perkenalkan diri anda. Ataupun kalau dia tengok mungkin bahasa Inggeris anda masa SPM agak tinggi, mungkin dia tanya introduce yourself dalam bahasa Inggeris lah. Anda kena prepare lah. Okay. Itu soalan bahagian pertama. Bahagian kedua tentang latihan yang anda pohon lah. Kalau anda dipohon untuk jururawat ataupun untuk PPP, penolong pelbagai perubatan, anda perlu bersedia dengan apakah skop tugas seorang jururawat ataupun PPP. Dan soalan ketiga berkaitan dengan info pengetahuan am tentang kesihatan dan juga tentang negara lah. Soalan-soalan yang biasa ditanyanya ialah siapa Menteri Kesihatan, siapa Timbalan Menteri Kesihatan, siapa Ketua Pengarah KKM, siapa Pengarah Negeri. Jadi anda cubalah cari maklumat-maklumat, boleh Google saja. Google saja. Jadi kalau calon farmasi itu dia mungkin akan tanya satu lagi soalan yang favorite ialah kempen KKM. Anda boleh, kalau untuk farmasi ni anda kena tahulah kempen ubat kan, ubat yang betul, okay, dos yang betul, masa yang betul, semua tu ada dalam, boleh Google ataupun anda boleh lihat pada portal KKM, portal MyHealth lah. Okey, itu untuk ni saya nak share sikit lagi pasal satu lagi. Okey. Nak share satu lagi maklumat tentang info apa yang anda akan ditanya. Satu yang pastilah infografik kesihatan tu memang anda akan ditanya lah. Okay. Anda akan ditanya. Dia bergantung pada latihan lah. Kalau latihan anda ni melibatkan X-ray, anda kena tahu banyak pasal X-ray lah. Dia akan tanya X-ray tu apa. Kalau anda juru pergigian, dia akan tanya berapa gigi orang dewasa. Apakah servis biasa bila pesakit pergi ke klinik gigi kan. Kalau macam pelbagai perubatan persekitaran, dia mungkin tanya pasal penyakit berjangkit, pasal malaria, pasal jerubu juga, pasal keracunan makanan kan. Jadi anda kena prepare lah. Okay. Ini saya tengok apa. Ini antara kempen-kempen yang anda boleh itulah. Kempen derma darah, salah satu daripada kempen KKM. Okay. Ini logo, jangan lupa logo KKM ni apa maksud dia tangan tu. Apa dia punya moto dia, kami sedia membantu.
bagi calon Sabah baru ni dia tanya apakah budaya korporat. KKM, budaya korporat ialah prihatin, bekerja sebagai satu pasukan kan. Jadi kena tahulah. Kita prepare sehabis baiklah sebab anda hanya satu langkah lagi untuk dipilih sebagai pelatih ataupun trainee para perubatan. So anda boleh ni lah tengok balik jantung apa benda, tengok macam ni kan, radioterapi kena tahulah. CT scan ini benda-benda berkaitan dengan terapi. Okey, ni untuk pegawai penolong pegawai kesihatan persekitaran ataupun dia panggil inspektor kesihatan ataupun merindu kesihatan, penyakit demam tepi alu kan. Apa lagi tengok lebih kurang kita tengok. Typhoid, diabetes, TB, vektor, penyakit-penyakit yang sebab vektor. Inilah tambahan. Ini sebenarnya nota saya bagi kepada calon yang masa nak prepare untuk exam. Ingatnya ambilan ni ada exam pengetahuan am, rupanya ada psikometrik. Okey. Ini pasal hipertensi ni. Okey, tengok apa lagi. Okey, ni pasal COVID COVID-19, kena tahu vaksin apa yang dia ada. Okey. Tapi biasalah kadang kita prepare yang lain keluar yang lain kan, itu rezeki kita lah. Kalau kita baca kita yang kita prepare tu keluar, alhamdulillah. Macam sekarang ni kita ni adalah fasa endemik, fasa endemik. Daripada pandemik jadi endemik. Okey, saya rasa itu saja. Okey, saya itu saja untuk daripada saya. Jadi kalau anda ada apa-apa soalan, anda boleh tulis kat dalam komen, saya cuba jawab lah. Ada tak apa-apa soalan anda nak tanya berkaitan dengan ni? Bagi mereka yang akan hadir temu duga esok, anda sepatutnya sudah bersedia, sudah upload semua dokumen diperlukan untuk temu duga. Sebab biasanya kita perlu saya nasihatkan anda siapkan semuanya 2 hari sebelum temu duga. Kalau anda temu duga anda 20 hari bulan, mesti hari Jumaat. Hari Rabu tu anda dah upload semua sekali. Dalam di portal SPA My Resume. Dan sekiranya ada saya nampak juga dalam grup WhatsApp tu orang komplain bila nak print tak boleh. Tak apa, anda abaikan. Sebab untuk maklumat anda, My Resume punya portal tu bukan hanya untuk latihan para perubatan. Dia ada lebih kurang 15 jawatan lain yang dipanggil interview. Jadi ramai calon-calon yang mengisi dan juga sebab mungkin sistem bawah penyelenggaraan, jadi anda tak dapat nak bila anda dah upload semua, anda nak print tak dapat print, tak apa. Yang pentingnya anda bawa dokumen-dokumen asal semasa temu duga. Bawa dokumen-dokumen asal semasa temu duga, masukkan dalam satu folder, susun ikut urutan yang dalam email tu. Apa yang nak menuliskan di situ, apa macam surat lahir ke, surat panggilan kan, ikut urutan-urutan SPM dan kurikulum dan sebagainya lah. Jadi ada apa-apa soalan tak nak tanya? Satu lagi untuk makluman juga, bila anda dalam email panggilan anda, dia ada borang maklumat tambahan. Borang maklumat tambahan itu anda kena isi, dan seandainya anda dipanggil untuk 4 ataupun 5 latihan, anda kena susun ikut minat anda lah. Apa pilihan pertama anda? Katakan kalau anda dipanggil untuk 3, misalnya pertama jururawat, nombor 2 anda nombor 2 jururawat, katakan misalnya jururawat, nombor 2 PPP, nombor 3 farmasi kan. Jadi anda bersedialah untuk ketiga-tiga ni, soalan general untuk ni lah. Misal kalau farmasi tu mungkin soalan berkaitan dengan ubatan kan. Kalau macam anda teknologi makmal, mungkin dari segi apa ujian-ujian makmal yang biasa. Anda boleh tengok semua dalam anda tengok balik, anda pergi kepada YouTube YouTube Tips Kerjaya SPA. Ada banyak video-video yang saya telah
dalam grup ni pun ada, tapi kalau anda pergi kat sana anda akan dapat lagi banyak lah tentang soalan-soalan biasanya lah untuk jururawat, untuk PPP, untuk inspektor kesihatan, untuk teknologi makmal dan juga untuk farmasi. Jadi anda kena jawab supaya nampak tu lah anda bersedia, anda buat persediaan lah. Satu lagi lah nasihat saya lah, kalau ni ada tanya, tuan kalau saya tak dapat jawab soalan panel dengan betul, kebangsaan saya boleh gagal ke? Dia begini, dia kalau soalan tu anda tak pasti, anda minta maaf tuan, saya terlepas pandang untuk maklumat ini, saya akan macam sebut tadi, saya akan keluar dari bilik ni, saya akan tulis jawapan dia lah. Jangan anda beri jawapan tapi jawapan anda tak tepat. Tak tepat. Misal contoh tadi ada contoh kalau tu berapakah bilangan tulang dalam badan manusia. Kalau tak tahu lah, jangan main hentam kata 300 ataupun 260 kan. Kalau panel tu baik hati dia tak apalah. Kalau dia baik tak tahu. Kalau ada cek balik ada, kalau saya ada 206 tulang dalam badan manusia lah. Jadi cuba jawab dengan ni lah. Okey, dari segi soalan-soalan dia biasa akan antara 7 hingga 9 soalan lah. Bergantung kepada macam mana jawapan anda pada soalan pertama kedua lah. Kalau anda dapati anda nampak memang jawapan pun agak bernas, agak baik, dia akan tanya lagi soalan-soalan lain untuk lebih memastikan mereka memilih calon-calon yang terbaik lah. Calon-calon yang terbaik. Anda kena ingat ramai orang yang memohon jawatan ini. Jadi bagi anda yang dipanggil, tahniah kerana telah lulus satu halangan peperiksaan psikometrik. Sekarang nak cuba buat lebih baik untuk temuduga ni. Okey, untuk KPSL apa kriteria utama? Okey, untuk mereka sudah bekerja, apa yang saya difahamkan ialah satu ialah anda kena bawa lah apa yang mereka senaraikan dari segi prestasi tahunan anda, dan juga mungkin dia akan tanya dari segi kesediaan anda. Katakan anda sekarang dah bekerja di Selangor, sanggupkah kalau ditukar ke Johor misalnya, kan? Johor. Jadi macam KPSL ni anda satu lagi untuk anda yang bertugas, anda yang sedang bertugas, anda boleh pakai name tag lah. Anda pakai sebab anda sudah menjadi penjawat awam. Kalau bagi calon-calon yang fresh, tak perlu pakai name tag. Jadi yang sedang bekerja, anda boleh anda cuba highlightkan bahawa anda memang berminat lah untuk pengalaman anda sama bekerja grade sebelum ni kan. Perawatan kesihatan anda dah ni banyak dah ni kan. Anda kena cerita balik. Kita dalam temuduga ni kita kena jual diri kita, kena cerita kat panel ni apa kita boleh buat, apa kelainan kita banding dengan calon-calon lain. Jadi kalau kita jawapan kita sama je, kita stereotip kenapa anda pilih latihan jururawat? Kerana saya nak berkhidmat kepada negara, kepada bangsa kan. Jadi benda tu orang kata jawapan yang sama macam orang lain kan. Jadi kita kena jawab satu yang lebih orang kata ada wow punya ni lah. Sebab apa, mungkin dia cerita dari segi masa COVID dahulu saya lihat, saya nampak frontliner ni yang jururawat, doktor, PPK ni begitu betul-betul lumus nak menyelamatkan nyawa rakyat. Saya pun semacam benda tu sesuai dengan jiwa saya. Dan saya nak jadi sebahagian daripada tim yang menjaga kesihatan negara. Itu kuatlah dia punya ni. Ataupun anda kata dia kena ada satu macam story lah, story yang betul lah. Misalnya saya pernah jaga mak saudara ke hospital, so saya nampak jiwa saya sesuai dengan soal tu. Jadi kena cerita apa yang anda buat, apa yang anda bersedia untuk temu dengan ni. Kena berani jual, jangan duk panel tanya satu anda jawab satu lah. Tapi yang penting sekali ialah first impression. Bila anda masuk ke bilik tu,
pastikan penampilan anda mengikut etika yang disebut ialah pakai pakaian sesuai. Kalau lelaki rambut pendek kan, pendek kuku misalnya potong kan. Kalau anda pun dari segi kuku panjang apa, dia akan tanyalah awak nak menceburi bidang kesihatan khidmat tapi kuku panjang lah apa kan. Satu lagi untuk saya lupa, untuk perempuan jangan pakai aksesoris yang ni lah. Pakai macam kita ni, anda mau sebagai pelatih training, anda tengok pelatih macam mana pelatih ni biasa pakai simple lah, baju putih seluar putih ada kan. Jangan bawa kalau katakan setengahnya saya tahu ada yang bekerja dia ada gelang ke apa, jangan pakai kalau boleh lah kan. Jadi kalau nampak dia akan nampak lain, jadi lain yang negatif lah. Okey, saya cuba tengok soalan-soalan yang ada ni. Okey, tadi saya dah jawab soalan tentang kalau tak boleh jawab. Dia gini, katakan ada 7-8 soalan anda tak boleh jawab satu tu, harapan tu untuk ni ada lagi. Ada harapan untuk lulus ada lagi. Tapi kalau daripada 8 tu hanya 2 dia boleh jawab. 6 tak boleh jawab, maka agak tipis lah. Agak tipis. Okey, soalan seterusnya pasal kriteria utama. Kita show je ni. Untuk KPSS saya dah jawab kriteria utama. Okey. Tengok yang lain pula. The next one is ni. Okey. Saya ada 6 pilih, saya dapat 6 pilihan, saya dah tulis kat situ 5. Saya kata kalau yang pilihan itu memang wajib semua ke ataupun saya hanya perlu tulis apa yang saya nak. Okey, kalau anda sampai 6 tu saya rasa setakat 5 tu, 5 ataupun 4 tu okeylah. Jadi anda kena terangkan katakan bila masalah bagi yang bila dipanggil 4 atau 5, anda kena prepare semua. Mungkin dia kata pilihan 1, 2, 3 ni anda tak layak ataupun kota untuk saya bagi untuk sebagai pelatih ni dah cukup. Saya ada kota untuk misalnya juru X-ray. Anda nak ke tak? Jadi kena jawab nak lah. Jawab nak lah kan. Jangan kita kata kalau kita dapat, dia ada 2. Satu macam yang berdepan dengan pesakit, macamnya PPP, jururawat, merindu kesihatan ataupun seperti kesihatan, dia berdepan dengan masyarakat kan. Tapi ada juga yang bekerja sebagai belakang tabir, misalnya juru teknologi maklumat kan. Juru teknologi semakmal perubatan. Mereka bekerja di belakang, kita nampak, tapi mereka yang salah satu yang kuat kerja masa COVID ni, nak ambil test, nak pastikan positif tak positif kan. Jadi saya rasa harap menjawab lah kan. Anda pilih mana yang katakan kalau dah 6 tu, pilih bagi anda 1 hingga 5, 1 hingga 4 pun okey dah kan. Bagi tahu mana yang anda ni lah. Dan kalau ditanya soalan yang berkaitan dengan pilihan ke-6 tu, maaf tuan, saya memang nak yang 1, 2, 3 je. Jadi saya tak sempat nak prepare untuk ni lah. Cakap terus terang lah kalau kita tak ni lah. Yang tak sempat nak ni lah. Okey. Itu ini. Okey, next one apa lagi ada? Thank you tuan. Saya dari jawatan PKA. PKA adalah pembantu kesihatan awam ke jawatan PPKP. Okey, bagus. Alhamdulillah, tahniah, anda dah ada pengalaman. Anda boleh cerita pengalaman kerja anda sebagai PKA lah. Dia gini, dia PKA ni dia ada skop-skop kerja dia. Anda boleh cerita pengalaman anda 5 tahun ke 7 tahun sebagai PKA. Anda nampak anda boleh, anda dah mahir, anda ada kemahiran dan anda bersedia. Dan anda nampak di tempat anda berusaha ni memang ada kurang jawatan untuk PPKP misalnya. Anda rasa anda lebih, jadi cerita kata anda, dan anda dah dalam di bidang ini, anda tahulah PPKP itu apa tugas dia. Penolong pegawai kesihatan persekitaran, anda boleh ceritakan. Saya macam saya ada buat coaching, saya selalu nasihatkan kepada student saya kata anda kena cerita kepada, jangan expect dalam resume anda tu panel tak sempat nak baca. Jadi lepas tu bila tujuan kata perkenalkan diri anda, dia nak tengok macam mana anda cerita pasal diri anda, pengalaman anda masa kat sekolah menengah, ada involve dalam bulan sabit merah kan,
pakai beruniform misalnya Pandu Puteri, St. John Ambulance, benda tu ada kena cerita lah. Mak kata resume tu anda kena tailor-made. Bukan satu resume pakai untuk semua temuduga. Untuk perapatan anda kena ubah sikit. Kena kreatif lah. Dan satu lagi, jangan hanya semata-mata anda ada beli template, anda follow macam orang lain kan. Jadi tengok tak ada kelainan lah. Tak ada kelainan super. Yang dah 10 resume dia tengok semua sama je. Tak benda yang kita ada beza. Bila ada beza, barulah harapan untuk direkomend di senai pendek untuk dipilih tu lagi ni lah. Okey, ini lagi siapa ni? Saya 85 Rabu di Sabah latihan fisioterapi. Okey. Fisioterapi anda kena tahulah teknik-teknik fizio yang asas lah. Di atas tahu fisioterapi ni dia punya skop patient pesakit dia macam mana kan. Kena cerita lah. Mungkin orang yang kemalangan, yang kaki patah nak bagi pulih ke, ataupun adalah cara-cara dia lah kan. Fisioterapi. Okey. Soalan seterusnya. Okey, ni soalan yang agak menarik. Okey. Soalan yang agak menarik. Okey, selamat malam tuan, selamat malam. Saya tanya, adakah calon yang ada degree layak untuk jawatan layanan perubatan? Sebab ada baca. Okey, saya ada baca. Memang no step. Okey. Kalau anda lihat kepada kelayakan untuk latihan separa perubatan ni ialah SPM. SPM dia grade 19. SPM, jadi dia grade 19. Mana kata anda yang dipanggil interview ni, anda bila tamat nanti anda akan ditawarkan dengan anda dapat diploma dan ditawarkan grade 29. Grade 29. Di mana anda, dia beza, kadang-kadang tahu beza kalau latihan tu, latihan separa perubatan ialah untuk cari pelatih untuk ikuti kursus sama ada 3 tahun ke diploma, 2 tahun bagi sijil. Orang kata kena berlatih dulu, kena ikut latihan ni, kena pergi ke ikut latihan KKM dulu. Lepas keluar, barulah dapat kerja. Berbeza dengan katakan anda belajar jururawat di kolej swasta misalnya, bila keluar elan untuk pengambilan untuk bekerja, maka kat situ anda kalau berjaya terus bekerja lah. Jadi untuk latihan separa perubatan ni anda ikut kursus dulu selama 3 tahun, anda ditanggung semualah dari segi yuran, makanan, cuma untuk pendaftaran mula-mula lah mungkin anda kena keluarkan duit sikit lah. Sikit. Jadi kalau tanya saya yang degree layak tak layak, memanglah kalau kiranya memang tak layak lah kan, tak layak lah. Dia akan kata anda ni overqualified lah. Dia one step lower, betul lah, sebab dia konsep SPA ni one step lower. Mana kata kalau anda ada degree grade 41, anda boleh mohon jawatan grade 41 dan grade 29, iaitu diploma ataupun STPM. Kalau anda ada diploma, anda boleh mohon jawatan diploma grade 29 dan grade 19. Kalau anda SPM, anda boleh mohon jawatan grade 19 dan juga grade 11. Grade 11 ialah untuk PT3 punya kelayakan lah. Misalnya sebagai pemandu ataupun PKA lah, dia lah perawat kesihatan awam, pembantu kesihatan awam. Okey, tapi bagi saya tu kalau anda dipanggil juga, baik anda pergi untuk dapatkan pengalaman temuduga kerajaan. Sebab dia berbeza pengalaman temuduga swasta dan kerajaan ini. Anda pergi dapat pengalaman tu lah. Pengalaman tu yang agak boleh membantu anda untuk temuduga lain. Jadi walaupun anda tahu anda overqualified, tak apa, pergi juga untuk dapatkan pengalaman lah. Okay. Satu lagi soalan yang berkaitan dengan soalan ini juga ialah katakan anda ada STPM kan, dia akan bagi soalan psiko panel ni. Dia kata anda ni dah ada STPM, bagilah peluang orang SPM, ataupun anda ada diploma kan, bagilah kepada calon-calon SPM. So anda kena bagi tahulah, sebab saya minat mendalam, saya sanggup belajar lagi 3 tahun.
Saya sanggup korbankan, saya tak guna pun diploma yang saya ada ni atau ini sebab saya ni. Satu lagi soalan mungkin dia akan kata anda ni pandai kan, result cantik kan. Kenapa anda nak ni? Anda kena cerita balik lah. Minat saya, minat yang mendalam tu, saya sanggup untuk ni lah, belajar lagi. Minta Tuhan bagi pertimbangan yang sewajarnya lah. Kita kena merayu jugalah, kita kena merayu supaya nampak ni jangan ataupun dia tanya boleh tak saya bagi jawatan lain kan, lain kita kena kata ya lah. Jangan buka saya nak jurawat juga, tak dapat jurawat saya tak nak, jangan cakap macam tu. Dapat dulu, kemudian karena minat tu akan datang kemudian bila anda belajar, minat akan datang kemudian lah. Okay. Itu yang tu. So kita dah hampir dekat pukul 10. Saya ambil 2-3 lagi. Kalau anting-anting tak boleh juga ke? Saya pun kalau saya apa yang saya faham lah, anting-anting pun kita nak anda tanya diri anda sendiri. Kalau pelatih training anda nampak dia pakai anting tak? Anting tak? Ataupun kalau even satu lagi yang shawl yang perempuan dia pakai shawl tu, shawl pun kalau boleh tak, kalau saya terlihat kepada masa hari terbuka SPA dia kata jangan pakailah shawl tu kan, walaupun sejuk mana pun tempat temuruga tu kan, jangan pakai shawl tinggal kat luar, bila masuk bilik tu letak kat luar shawl kan. Jadi anting-anting pun serupa juga lah, serupa barang kemas tadi lah, barang kemas tadi kan, macam ada pergi sekolah kalau anda ambil form 6 boleh pakai tak anting-anting? Saya rasa tak boleh kan, barang kemas tak boleh, jadi tak boleh lah jawapan dia kan. Ini tadi jawapan untuk anting-anting ni. Okay. Sebab anda kira gini, anda dapat peluang nak temuduga ni bukan senang. Tadi saya student saya dia mohon, dia dah ambil separa perubatan ni 10 kali. Ini kali kedua dipanggil untuk berjaya untuk temuduga lah. Jadi gunakan sebaik mungkin, letak tepi dari segi anting-anting, kalau ada barang kemas, ada gelang apa kan, jangan pakai. Jangan pakai lah. Okey. Salam. Kalau dah grad nanti, dah lulus ni, masa kerja pakai-pakai lah, tak masalah kan. Tengok SOP lah. Okey. Okey, ada lagi tanya pasal apa ni pakai. Saya ambil 2-3 soalan lagi lah. Okey, ini pasal nampak satu ni. Salam tuan, salam, saya nak tanya resume itu kalau pakai gambar pasport background putih dapat ke? Dia sebenarnya kadang calon dia terlalu concern, terlalu ambil berat tentang dari segi benda-benda yang apa kata sokongan ni. Dari segi gambar pasport background putih boleh ke, biru boleh ke. Lepas tu nak benda-benda yang penting sekali persediaan anda nak jawab soalan tu yang penting. Kalau anda punya folder cantik macam mana kan, anda spend masa banyak untuk folder untuk tapi bila nak jawab soalan tak boleh jawab, itu akan lagi mempengaruhi lah. Jadi pasport tu boleh belaka sama ada nak putih ke biru ke, tapi orang kata biarlah resume kita biarkan gambar berbicara lah. Bila ambil gambar pasport apa, make sure anda tak pakai t-shirt bulat ke, pakai baju kemeja. Baju kemeja, kalau perempuan pakai blouse ke kan, pakai tudung kan, terpulang lah. Yang terbaik lah. Yang terbaik. Okay. Saya rasa dah menjawab soalan tadi kan. Background. Okey, ada lagi tak? Selamat malam. Saya nak tanya untuk rujukan. Okey, dalam my resume SPA itu anda perlu masukkan 2 nama rujukan yang bukan ahli keluarga lah. Tak boleh hubung nama abang ke kakak ke kan. Tapi orang lain, mungkin kalau yang jauh-jauh sikit lah, mara sepupu ke apa, yang bekerja kerajaan yang seeloknya lah, ataupun kerja swasta. Supaya mereka ini siapa itu letak, okey, letak yang itulah, kalau boleh, kalau macam anda mungkin kalau anda baru sekolah, baru habis SPM atau SPM, boleh masuk guru sekolah, anda maklum ke cikgu, saya nak masuk cikgu sebagai rujukan saya untuk temuduga, ataupun ada attend tuition ke, anda boleh minta keizinan mereka untuk masukkan nama mereka.
ataupun kalau ada saudara mara yang kerja kerajaan ke, kan masukkan nama mereka. Maksudnya bagi nama, bagi yang penting nama dan juga kontak nama telefon. Tak ada hak umur, tak ada hak umur. Umur 50 ke, umur 40 ke, umur 30 ke, anda boleh ni lah. Jangan masukkan rujukan ini kawan-kawan anda. Katakan kawan homesick anda ke apa kan. Jangan masukkan orang yang dah bekerja. Kalau anda bekerja sekarang ni, majikan anda boleh masukkan. Rujukan yang akan berita benda yang baik untuk anda lah. Kata anda ni jenis berdisiplin, anda jenis apa dah, mudah menjalankan tugas kan. Jadi pilih rujukan yang betul lah. Okey, saya rasa itu sajalah untuk malam ini. Terima kasih kepada anda yang hadir untuk ni. Terima kasih kepada soalan-soalan anda. Saya harap membantu anda. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya, buat sehabis baik. Okey, buat sehabis baik, pergi dengan penuh keyakinan bahawa anda layak untuk menjadi pelatih para perubatan. Dan jangan lupa juga doa, tawakal kepada ibu bapa, minta doa daripada ibu bapa supaya anda dimudahkan urusan anda. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi dalam seri-seri yang lain. Anda boleh like, follow grup para perubatan ini, ataupun kalau anda juga ada mohon jawatan lain di SPA, anda boleh like page Tips Kerjaya SPA dan juga YouTube Tips Kerjaya SPA. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.